Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Mari Belajar Bahasa Melayu bersama Cikgu Amani. Baiklah, pada hari ini murid-murid kita akan belajar mengenai imbuhan sisipan. Baiklah, di akhir pembelajaran murid-murid akan tahu dan faham apakah imbuhan sisipan dan apa perkataan yang berimbuhan sisipan. Baiklah murid-murid, mari kita mengenali apakah itu imbuhan sisipan. Baiklah, yang pertama, imbuhan yang hadir di celah-celah perkataan. Baiklah, di celah-celah maknanya di tengah-tengah perkataan. Imbuhan ini hadir selepas huruf pertama kata dasar, iaitu huruf pertama iaitu huruf yang mula-mula sekali di dalam perkataan. Berada di dalam kata adjektif, kata nama dan kata kerja. Baiklah, imbuhan sisipan ni dia berada di dalam kata adjektif, kata nama dan kata kerja. Kata adjektif adalah kata sifat, manakala kata kerja adalah perbuatan. Baiklah, imbuhan sisipan mempunyai 4 jenis, iaitu EL, EM, ER dan IN. Baiklah, 4 jenis imbuhan ini berada di dalam perkataan, kata adjektif, kata nama dan kata kerja. Baiklah, mari kita lihat seterusnya. Baiklah, kita lihat imbuhan yang menggunakan EL. Baiklah, jika murid dapat lihat tapak. Okey, tapak merupakan kata dasar dan apabila kita tambah EL, dia akan menjadi telapak. Jika murid-murid boleh tengok, EL saya warnakan warna merah, iaitu ia telah ditambah imbuhan sisipan. Baiklah, macam kita lihat tadi, imbuhan sisipan berada selepas huruf pertama. Baiklah, kalau telapak huruf pertama adalah T. Selepas T terus imbuhan sisipan ini masuk, iaitu EL. Baiklah, seterusnya coreng. Kata dasar dia coreng dan masukkan ES selepas abjad pertama perkataan, iaitu EL, maknanya celoreng. Okey, boleh lihat perkataan abjad berwarna merah. Okey, ia diletakkan di hadapan abjad pertama perkataan. Itu adalah peraturannya. Okey, jika kita lihat tadi, cikgu kata imbuhan sisipan berada di hadapan abjad pertama. Okey, kalau celoreng abjad pertama dia adalah C. Jadi selepas C wajib letakkan EL. Baik, seterusnya kopak. Okey, kopak bila ditambah EL menjadi kelopak. Okey, celoreng. Ini celoreng Okey, kalau murid tak tahu, ini adalah celoreng. Kalau kelopak, contoh kelopak mata, kelopak bunga dan sebagainya. Okey, kalau telapak adalah telapak tangan kita lah, ataupun telapak kaki. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Baiklah, seterusnya adalah imbuhan EM. Baiklah, imbuhan EM dia berada di dalam perkataan gilang. Ini adalah kata dasar. Dan apabila ditambah EM menjadi gemilang. Baik, seterusnya gentar. Bila ditambah EM menjadi gementar. Cerlang. Okey, apa makna cerlang? Cerlang adalah cerlang bermakna cahaya yang terang. Baik, apabila ditambah EM, dia menjadi perkataan baru, iaitu cemerlang. Okey, apabila ditambah imbuhan sisipan EM, cemerlang, dia telah membawa maksud kepada mendapat kejayaan. Seterusnya pergi kepada imbuhan ER. Baiklah, yang pertama adalah sabut. Baik, sabut seperti di dalam gambar ini, sabut kelapa. Baiklah, apabila sabut ditambah ER selepas huruf S, dia menjadi serabut. Serabut maknanya fikiran kita ni kalau banyak fikir, kita jadi serabut, macam tak tentu hala. Itu serabut. Baiklah, perkataan seterusnya adalah klip. Okey, klip kita semua tahu, klip adalah klip kertas yang awak suka guna kat kedai RM2 pun ada yang warna-warni tu. Kita nak klip kertas kita supaya tak terbang ke dan sebagainya. Baiklah, bila ditambah ER, dia akan menjadi kelip. Kelip tu maknanya kalau kita kelip mata ataupun kita nampak sesuatu benda yang bersinar, ataupun kelipan. Itu adalah kelip. Okey, baiklah. Seterusnya pergi kepada gabak. Okey, gabak bila ditambah ER menjadi gerabak. Okey, gerabak contoh gerabak kereta api. Okey, baiklah, mari kita pergi ke seterusnya.
Imbuhan IN adalah salah satu imbuhan sisipan yang jarang sekali kita jumpa. Baiklah, di bawah ini adalah contoh imbuhan IN. Okey, baiklah. Perkataan asal dia adalah sambung. Apabila ditambah IN selepas S, ia menjadi sinambung. Baiklah, murid-murid, mari kita teruskan. Baiklah, sekarang mari kita buka buku teks bahasa Melayu muka surat 86. Baiklah, dalam muka surat 86 ini, kita perlu cari perkataan yang menggunakan imbuhan sisipan. Baiklah, imbuhan sisipan dia berada dalam kata kerja, kata nama dan kata adjektif. Baiklah, yang pertama gemilang, telapak, celoring, iaitu perkataan asal dia adalah coreng dan ditambah el. Seterusnya selerak. Okey, perkataan asal selerak adalah serak. Seterusnya gementar. Okey, perkataan asal gementar adalah gentar. Seterusnya serabut. Serabut perkataan asal dia adalah sabut. Cermelang. Okey, perkataan asal dia adalah cerlang kerana ia ditambah em. Okey. Seterusnya kelopak, iaitu perkataan dasar dia adalah kopak. Seterusnya sinambung. Okey, perkataan asal dia kalau kita buangkan in, dia akan menjadi sambung. Okey. Seterusnya semerbak dan kerlip. Okey, semerbak dia tambah apa? Okey, dia tambah imbuhan sisipan em. Okey, perkataan asal semerbak adalah serbak, manakala yang perkataan asal bagi kerlip adalah klip. Okey, baiklah. Murid-murid dah tahu apa itu imbuhan sisipan. Sekarang kita tengok. Okey, sekarang kita tengok perkataan asal dan perkataan yang ditambah imbuhan sisipan. Gemilang menjadi gilang. Okey, ni murid boleh tengok tulisan yang cikgu merahkan ini adalah imbuhan sisipan yang dimasukkan di dalam perkataan. Okey, murid boleh lihat gemilang, telapak. Lah, yang cikgu warnakan merah ni adalah imbuhan sisipan yang ditambah. Baiklah, gemilang asal dia gilang, telapak asal dia adalah tapak, celoring asalnya coreng. Baiklah, jika murid-murid buang perkataan merah, dia terus menjadi gentar. Kalau kita buang perkataan merah ni, okey, kita buang perkataan merah terus menjadi kata dasar dia. Okey, contoh kelopak, kopak, sinambung, sambung, semerbak, serbak, kerlip, klip. Itu adalah kata dasar dia. Kalau kita buang warna merah ni, terus jadi kata dasar. Okey, seterusnya. Okey, baiklah. Sekarang tiba masa untuk latihan. Baiklah, latihan pada hari ini murid-murid perlu menyalin di dalam buku kecil bahasa Melayu. Tulis tarikh dan hari, tajuk dan arahan. Baiklah, murid-murid, cikgu bagi masa murid-murid untuk siapkan latihan ini. Baiklah, mari kita bincang. Okey, di dalam ayat ini memerlukan kita menambah imbuhan sisipan. Okey, di dalam kurungan ini adalah kata dasar atau kata asal dia yang belum ditambah. Jadi, untuk jawapan di tempat kosong, murid-murid kena tambah imbuhan sisipan. Okey, cikgu cakap tadi imbuhan sisipan perlu letak selepas abjad pertama dalam perkataan. Okey, contoh gabak. Kita fikir perkataan apa yang sesuai. Kita fikir imbuhan sisipan apa yang ada dan yang sesuai. Gerabak, gelabak. Okey, cuba kita tengok. Gerabak iaitu kita tambah er. Kita tambah er dekat belakang G. Okey, seterusnya gigi gaham. Okey, gaham belum ditambah imbuhan sisipan. Jadi murid-murid kena tambah. Nak tambah el ke, nak tambah imbuhan sisipan er ke, in ke dan sebagainya, terpulang kepada murid-murid mana yang sesuai. Takkanlah gelaham, geinaham, tak juga kan. Okey, jadi apa? Geraham. Okey, geraham cikgu tambah
Okey, seterusnya cerlang. Okey, tadi kita dah sebut banyak kali cerlang. Jadi apa kita nak tambah imbuhan dia? Cemerlang. Okey, bagus. Kita tambah EM. Imbuhan sisipan dia EM. Baiklah, seterusnya gobok. Gobok ni apa? Gobok awak suka sangat sebut kan? Okey, gobok ni apa? Kita nak tambah apa? Gemobok. Gerobok. Okey, apa yang sesuai? Fikir, ada 4 jenis. Gerobok. Ya, gerobok itu adalah almari. Kita suka sebut sangat gerobok ni. Okey, seterusnya gemilang. Dan yang terakhir adalah semerbak. Okey, jadi murid-murid kena tengok apa yang sesuai. Baiklah, sekarang murid-murid kena kenal pasti imbuhan sisipan apa yang perlu diletakkan di dalam perkataan. Kita ada 4 sahaja imbuhan sisipan. Okey, baiklah. Terima kasih murid-murid. Itu sahaja imbuhan sisipan kita pada hari ini. Sekian daripada cikgu. Terima kasih dan Assalamualaikum.